Kita nak buat macam mana? Bila kita berhadapan dengan orang munafik ni, benda perlu kita lakukan. Ada kita nak bersama dengan mereka ataupun kita nak jauh diri daripada mereka. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam surah An-Nur ini, ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana kita tidak jemu-jemu untuk kita membicarakan slot bicaraan nur kita pada hari ini, slot yang ke-26. Subhanallah. Kita doakan semoga Allah permudahkan urusan kita untuk mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah bertambah, sayang kita kepada Allah bertambah, insya-Allah. Jadi dalam ayat 53 ini, ciri munafik seterusnya. Kita belajar dah lama dah dulu, orang-orang munafik ni memang dia tak percaya kepada Allah. Dia sentiasa reka-reka cerita. Banyaklah benda-benda yang dilakukan oleh orang munafik ni. Mereka ni sentiasa mencari alasan demi alasan. Jadi di antara ciri munafik yang seterusnya, mudah bersumpah palsu. Mudah pelawak lah, dalam bahasa Terengganu kita pelawak. Mudah cakap nawak, cakap bohong. Macam-macam alasan lah. Kalau dia orang tak dapat ikut Nabi, macam-macam alasan mereka reka dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang dah kenal orang munafik ni macam mana. Cara dia bercakap pun Rasulullah dah tahu mereka ini adalah orang yang munafik. Na'udzubillah. Jadi dalam ayat 53 dalam surah An-Nur ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartuhum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan mereka yang munafik ini bersumpah dengan nama Allah. Mereka ni bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah. Mereka bersumpah ni seolah-olah mereka benarlah. Bahawa jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka keluar berjihad, tentulah mereka akan keluar. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah taat kamu itu taat yang terkena dustanya. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka lakukan. Sadaqallahul azim. Jadi kalau tengok sifat mukmin berbeza dengan sifat orang munafik, memang berbezalah. Kalau bahasa kita jauh bumi dari langit lah. Maknanya sifat orang baik ni, orang mukmin ni yang dekat dengan Tuhan, yang sentiasa buat sesuatu kerana Allah, lillahi ta'ala, nak cari redha Allah. Berbeza dengan orang munafik ni, mereka ni sentiasa berbohong. Orang Islam tidak berbohong, benar pada percakapan mereka, jujur, amanah. Berbeza dengan orang munafik. Orang munafik ni Nabi sebut dah, ciri-ciri mereka ni bila bercakap dusta. Ini ciri orang munafik. Jangan kita cubalah, jangan kita ada ciri-ciri yang macam tu. Bercakap dusta, bila ada amanah khianat, bila bercakap maknanya apa, bila amanah khianat, bercakap dia berdusta, dia berjanji dia dusta, dia pelawak. Ini ciri-ciri orang yang munafik, na'udzubillah. Dan mereka juga suka bersumpah dengan nama Allah. Nak menyatakan mereka benar padahal mereka tak benar pun. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka dustakan itu. Sebab bagaimana kita mentengok orang munafik ni, dah Allah membicarakan tentang golongan orang munafik ni, akhlak orang munafik, PA uduh orang yang munafik. Bahasa Terengganu kita senanglah kita sebut PA uduh. Sebab tu kita orang Islam jangan PA uduh lah. Bagaimana Rasulullah SAW dengan menyebut nama Allah, bahawa jika mereka diperintahkan untuk keluar berperang bersama dengan orang mukmin, mereka akan segera berangkat. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan sumpah mereka itu kerana kesetiaan mereka sudah diketahui umum. Dia buat sesuatu kerana ada benda, kerana ada matlamat lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 96, yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yarda anil qaumil fasiqin. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu redha akan mereka. Tujuan dia bersumpah tu nak ayat taktik bahawa dia ni benar.
tapi sebenarnya mereka adalah pembohong. Ini orang munafik. Oleh itu jika kamu redha akan mereka, maka sesungguhnya Allah tidak redha akan kau yang fasik. Maksud jangan sekali-kali lah kita nak bersengkokok dengan orang-orang yang munafik ni. Allah memang benci kepada golongan orang yang melakukan kefasadan lah, kefasikan. Bagaimana kita melihat lagi dalam surah At-Taubah juga, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Dan mereka orang munafik ini bersumpah dengan nama Allah bahawa sesungguhnya mereka dari golongan kamu, padahal mereka bukanlah dari golongan kamu, tetapi mereka ialah satu kaum yang pengecut. Ini sifat orang yang munafik. Surah At-Taubah 56. Allah Maha mengetahui, ya. Allah kata dia Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kamu. Tak payah nak pusta lah. Cuba kita kadang-kadang kita tak kenal orang munafik. Kadang-kadang dia boleh bermuka dengan kita. Na'udzubillah lah. Sebab mereka ni dikata bila benar-benar dia ajak untuk berperang melawan musuh, mereka akan mencari dalih. Maknanya kalau benar-benar Nabi ajak berperang, dia orang pokok munafik ni tak akan pergi. Orang munafik ni perangai dia, bila kita duduk depan orang Islam, dia duduk depan Rasulullah, dia kata qalu amanna. Tak, maknanya dia kata kami beriman. Tapi bila dia pergi pok-pok mereka, dia kata aku bersama dengan kamu, maknanya aku tidak beriman. Inilah orang-orang yang munafik, na'udzubillah. Jadi kita ni subhanallah, kita kena kenalilah orang-orang munafik ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka lakukan. Jadi itulah perangai orang munafik. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita sebut pula ayat 54 ini, pendirian mukmin terhadap golongan munafik. Kita nak buat macam mana? Bila kita berhadapan dengan orang munafik ni, benda perlu kita lakukan. Ada kita nak bersama dengan mereka ataupun kita nak jauh diri daripada mereka. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam surah An-Nur ini, ayat 54, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum fa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alar rasul illa al balaghul mubin. Katakanlah lagi kepada mereka, katakanlah lagi kepada mereka pendirian kita. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Kena kata kepada mereka ni apa? Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Allah. Kemudian jika kamu berpaling engkar, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasul Allah hanya bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepadanya, dan kamu pula bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepada kamu. Dan jika kamu taat kepadanya, nescaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Dan sebenarnya Rasul Allah hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan yang terah nyata. Jadi tugas kamu adalah ikut apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diajar oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendirian kita kepada pokok munafik ni maknanya berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, berimanlah kepada, ikutlah apa yang Islam tunggu. Jangan nak berpaling daripada perintah Allah, jangan berpaling daripada suruhan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam ayat yang kita baca ni, Allah Subhanahu Wa Taala membimbing Rasulnya dan orang mukmin tentang kaedah terbaik untuk berhadapan dengan golongan munafik. Kerana kita kena sentiasa berdoa untuk mereka. Walaupun dia tahu dah perangai mereka tu suka pelawak, suka sumpah dusta dan sebagainya, tapi pendirian kita kena berdoa kepada mereka dan ajak mereka kembali kepada Allah. Ajak mereka kembali beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah dan ikut petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sikap kita sebenarnya terhadap orang yang munafik. Bagaimana orang-orang Islam ni dia kena sensitif lah. Dia kena kenali sifat orang-orang munafik itu sebagaimana yang disebut dalam hadis inilah. Wahyu Allah memungkinkan mengenali orang munafik dan membezakan dengan yang lain, seperti hadis Nabi daripada Abdullah bin Umar bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslah minan nifaq hatta yada'aha iza tumina khana wa iza haddatha kadhaba wa iza ahada ghadara wa iza khosama fajara. Ini di antara yang saya sebut tadi lah, ciri-ciri orang munafik ini. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 ciri orang munafik. Barang siapa memiliki kesemuanya, maka dia menjadi munafik tuling.
Nabi kata kalau ada sifat 4 ni pada diri seseorang, maka dia memang jelas dia orang munafik. Dan jika salah satu darinya, maka ia memiliki unsur kemunafikan hingga ia dapat mengamalkannya. Iaitu pertama apa dia? Ciri-ciri orang munafik ni. Yang pertama sekali, jika dipercaya berkhianat. Orang beri kepercayaan khianat. Na'udzubillah lah, ramai lah. Kalau kita tengok dalam masyarakat kita hari ni, beri amanah khianat. Dah, ada jawatan, bila tak ada jawatan, nak jawatan. Tapi bila ada jawatan, khianat. Orang layak kata tak layak. Itu maknanya perkara yang perlu kita tengok betul-betul. Jika berbicara dusta, pelawak. Wahai pelawak lah, orang Terengganu kata nawak. Wahai nawak, wahai pelawak. Itulah sifat orang berdusta. Jika berjanji engkar. Sebab itulah kita ni kena, janganlah ada ciri-ciri orang munafik. Maknanya kita janji, kita kena cuba tepatilah janji kita. Kadang-kadang kerana janji kita tak dapat tak, kerana lambat janji kena engkar sebagainya, kita tak dapat melaksanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan jika berselisih curang, ada sikap kefahaman kau, maknanya jadi lara terlajak dan sebagaimana. Kemudian jika teruntak tanda-tanda ini atau sebahagiannya pada seseorang, maka seorang muslim haruslah berwaspada. Kalau ada sikap-sikap ni kena ingatlah, kita sebagai sahabat tegurlah, jangan gini tak. Maknanya kita pandai-pandailah, pandai-pandailah cakap. Jangan kata homo ni munafik dah ni, jangan. Pandai-pandailah kita berdialog, berkomunikasi dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan yang kita kenal dah, sebagai pendirian kita. Maknanya walaupun kita tahu dia jahat, walaupun kita tahu dia ni udah, tapi tanggungjawab kita sebagaimana Allah ajar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ajak mereka kembali beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Kita pun gitu juga. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang kata orang terlajak ke, maknanya terlanjur dan sebagainya, buat maksiat dan sebagainya, kita kena ajak balik mereka supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin, pendirian orang Islam ni terhadap orang munafik ni kena berwaspada, berhati-hati. Kena berhati-hatilah. Berhazar, kena berhati-hati. Golongan mukmin juga hendaklah sentiasa memanja harapan. Tanggungjawab kita berdoa kepada Allah supaya mereka ni kembali ke jalan Allah. Jangan kata biar mapuh mu dalam munafik. Ni kasar sikit bahasa Terengganu kita ni. Bahasa Terengganu kita mapuh gi lah mu. Jangan istilah mapuh gi tu. Kita doa kepada Allah. Ajak mereka tu kembali kepada Allah. Ajak mereka tu bertaubat kepada Allah. Buatlah apa saja program yang boleh menyedarkan mereka. Sebab tu kita kena bijak sana. Kita kena kreatif. Adanya aimi, adanya doa. Tujuan kita buat program sebenarnya kita nak ajak orang ni faham Islam sebenar. Bukan saja kita kata gini-gini. Tak, kita nak ajak sebenarnya kita pun dah berada dalam bulan Muharram. Bulan yang kata orang bulan Muharram ini bulan yang hijrah dah. Hijrah Nabi SAW dah, kalau tak silap dah, bulan Muharram dah. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, bawa masyarakat yang syirik beriman kepada Allah. Kita pun peranan macam itulah. Kita sebagai pendakwah ni, peranan kita nak ajak orang ni masuk syurga semua. Bila kita bercakap masa syurga ni, memang dah tak ada sikit-sikit syurga, dia nak cakap dia neraka. Kalau kata masuk neraka kan marah pula. Kita nak azab syurga sebab syurga tu bahagia. Macam Kak Zah tengok duduk taman-taman bunga ni bersama dengan Kak Zah kita lagi, isteri MB kita. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa kita nak ajak ni mereka ni, orang yang berdosa ni, orang munafik ni, orang yang bersalah ni, supaya mereka menyesal. Itu tujuan. Menyesal, rasa nak kembali kepada Allah, rasa nak bertaubat. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah ni dia sediakan syurga untuk kita. Orang Islam ni tempat di dalam syurga. Jadi kita kena menuju ke syurga. Cari poin-poin jalan-jalan yang boleh bawa kita ke syurga. Perkara yang boleh menghalang kita untuk masuk syurga Allah itu, kita kena buang sebelum kita mati, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata orang mukmin, yang sikap orang mukmin yang pertama tadi, dia kena ajak orang itu kembali kepada Allah. Yang kedua, orang mukmin kena sabar. Kena sabar. Orang Terengganu kata sabar. Sabar ni sedap. Ustaz Zah hidup kena kemu kata. Tapi sabar memang kena sabar. Dalam hidup ni memang kena sabar. Setiap saat dan ketika bersabar. Kita nak taat kepada Allah pun bersabar. Sabar dalam melakukan ketaatan, Imam Ghazali kata. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan juga kena sabar dalam apabila ditimpa musibah. Maknanya kena sabar semua. Siapa bila sabar? Siapa mati? Siapa tahu tu? Ya. Siapa kita mati? Maknanya kita sentiasa kena bersabar. Sebab hidup ini tidak semudah yang diimpikan. Nak buat ayat-ayat novel pun tak pandai. Jadi gitulah sikit-sikit. Jadi bersabar. Dan dia kata, dan teguh menghadapi segala apa yang datang daripada orang munafik, sama ada gangguan, kejahatan, tipu daya dan tipu muslihat, tanpa membalasnya dengan perkara yang serupa. Orang buat jahat kita, orang lepah batu kita, jangan kita lepah batu pula.
Maknanya kita kena sabarlah, tapi janganlah orang nak bunuh kita, kita lock je dia bunuh kita, tidaklah dalam erti kata begitu. Tapi kita kena berhati-hatilah dengan orang-orang yang munafik ni. Bagaimana di dalam ayat di atas Allah Taala membincangkan, dia kata Nabi SAW dan orang mukmin ni yang menyuruhnya berpaling daripada orang munafik dan bertawakal dengan menyerahkannya urusan kepada Allah. Sekiranya mereka tu tak ambil cakna juga, tak layan pada kita, tak heran pun kita ni tau. Maknanya tak heran pun, maknanya dengan teguran kita, dengan ajakan kita ni, dah kalau tak layan sudah tak, kita lari pada mereka nak buat guana. Sebagaimana cabaran yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim sempena dah kita baru lagi menyambut bulan korban kan, bulan lepas kita menyambut korban. Bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayah dia ni, ayah dia dan kaum dia yang syirik kepada Allah, sehingga kan Nabi rasa sangat sakit hati. Ini sakit, Nabi kata sakit dah lalu hati aku ni dah. Nabi SAW hingga ke Nabi Ibrahim, bukan Nabi sallallahu, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pergi dekat patung, dia kata malah kenapa kamu tidak bercakap, kenapa kamu tidak makan. Nabi Ibrahim tahu dah patung tu tak boleh cakap, tetapi subhanallah nak menyatakan bahawa sakitnya hati aku. Tetapi Nabi Ibrahim kata ayah dia marah kepada dia, mu tinggalkan aku. Dah apa Nabi Ibrahim kata, aku tinggalkan kamu, tetapi aku tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah beri hidayah kepada kamu. Kita tengoklah sikap kita gitulah. Ada orang, maknanya orang buat uduh ke kita pun kita kena sentiasa mendoakan, senyum dah, ataupun kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka ni diberi diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in tuti'u tahtadu. Allah Ta'ala kata wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli ilal balaghul mubin. Dan jika kamu taat kepadanya, nescaya kamu beroleh hidayah petunjuk. Kemudian dan sebenarnya Rasulullah hanyalah bertanggungjawab menyampaikan perintah-perintah Allah dengan penjelasan yang terang nyata. Tak tugas Nabi atau beliau saja menyampaikan. Begitu tugas kita menyampaikan, hancur je. Hidayah tu milik Allah. Kita tak boleh nak buka hati orang. Kita rasa kecewa lah Ustaz Zahir dah cakap nak ajak, dah dengar juga. Berapa kali dah ajak, dah apalah. Maknanya kita berdakwah lah. Tanggungjawab kita berdakwah. Ajak orang buat baik, ajak orang buat baik. Jangan ada dalam diri kita tu sifat putus asa. Allah Ta'ala sebut wala yaqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah hidup kita ni kita kena positif lah. Kena positif, kena berjiwa besar, kena sentiasa mendekatkan diri kepada Allah, kena cari sifat-sifat yang boleh menghiasi diri kita dengan sifat yang baik. Kita boleh jadi positif, kita boleh menjadi sebagai inspirasi untuk orang lain. Bila orang tengok kita, orang nak buat kebaikan. Bila orang tengok Rasulullah, orang sayang pada Rasulullah. Bila orang tengok kita, subhanallah, nampak je kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Tetapi jangan kita rasa riak dan takabur pula dengan kebaikan yang kita ada. Sebab kita cuma nak mendorong diri kita dan orang lain melakukan ketaatan, nak sama-sama seiring sejalan melakukan kebaikan. Tak kita nak mencari redha Allah. Hidup kita ni kita kena ingatlah, hidup kita ni bukan untuk hari ni saja, tetapi kita untuk hari esok, iaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak mati melainkan dalam keadaan kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena sentiasa positif, sentiasa buat sesuatu yang boleh membangunkan jiwa kita, yang boleh membangunkan generasi kita, yang boleh membangunkan kata orang negara kita dan sebagainya lah. Sebab itulah kita kena sentiasa bersama dengan orang, bersama dengan masyarakat, mengajak mereka, mendorong mereka, mencetuskan idea-idea yang baik untuk mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita melihat dalam ayat yang ke-54 ini, Allah Ta'ala cerita, maknanya untuk akhirnya kita berhati-hati dengan sifat orang munafik. Bukan kita nak tinggalkan terus, tapi kita terus berdoa kepada Allah dan kita terus mendekatkan diri kepada mereka. Kalau mereka tak nak ikut juga, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi rasa setakat tu dululah untuk slot ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah itu adalah kekurangan diri Ustazah sendiri. Kepada Allah Ustazah memohon keampunan. Mudah-mudahan kita sentiasa terinspirasi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.